Okey, kita tengok pecutan dia 0 ke 100. Jadi itu dia, kereta ni dia boleh pecut 0 ke 100 lebih kurang 6.4 saat. Jadi selamat datang kepada Volkswagen Golf GTI MK8. Jadi GTI, Golf GTI, nama yang saya rasa tak perlu diperkenalkan lagi. Tapi yelah, dia antara pelopor ataupun yang mula-mula start menantang hot hatch ni lah. Tapi kalau kita pergi kat Europe, diorang masih lagi boleh bergaduh. Ada yang kata Peugeot start, ada yang kata Renault start, ada yang kata Volkswagen start. Tapi GTI generasi pertama dia dah pun start semenjak 1976 lagi. Sebuah hatchback kecil, sama ada 3 pintu ataupun 5 pintu. Suspension keras sikit, engine power sikit, sedap bawa. Resepi yang sama tu kekal lah sampai ke sekarang. Golf GTI ni juga sampai sekarang masih dan terus jadi sebuah kereta performance yang sedap dipandu. Malah kalau korang biasa tengok review-review Mak Saleh kan, bila dia kata best driver's car, antara kereta yang paling disukai pemandu. Enjin dia 2 liter 4 cylinder turbo, enjin TSI, power lebih kurang 245 horsepower macam tu dengan torque 370 Nm. Transmission dia masih sama, DSG 7 speed, ialah transmission 2 clutch, tapi yang sekarang ni dia pakai wet clutch. Jadi wet clutch ni penting lah, sebabnya dia lebih reliable, lebih tahan lasak. Ada Golf biasa R-Line. So apa beza dengan R-Line tu? So yang R-Line tu dia pakai enjin 1.4 liter, GTI ni 2 liter lah. Lepas tu yang GTI ni kau boleh nampak dekat luar tu ada banyak lencana-lencana GTI. Dekat belakang, dekat bahagian boot dia, bawah logo ada tulis GTI. Lepas tu dekat fender tepi tu pun ada tulisan GTI. Lepas tu yang penting juga, kereta ni nak bandingkan dengan Golf R-Line biasa 1.4 TSI tu, so GTI ni dia 15mm lebih rendah. Dan exhaust dia tu lah, exhaust belakang tu kau boleh nampak dia 2 exhaust kiri kanan, satu-satu kat ujung. Lepas tu dia punya brake pun lagi besar, dan dia punya caliper warna merah. Itulah kalau nak tahu apa beza GTI dengan biasa. Jadi best ke tak GTI MK8 ni? Dia tetap lagi best, laju dan senang nak bawa laju. Tapi yang membuatkan lagi sedap lagi, dia punya gearbox tu. So gearbox ni kita boleh rasakan, gearbox dengan enjin ni, gearbox DSG ni dengan enjin TSI ni seolah-olah macam dicipta untuk satu sama lain. Wah, dia ibarat memang dah jodoh sekali lah enjin dengan gearbox ni. Downshift dia pun memang lancar, memang smooth, memang laju pertukaran dia, 2 clutch kan. Kalau kita dalam mode sport, dia adalah bunyi letup-letup sikit. Exhaust belakang tu macam kita upshift pun, tak tahu korang boleh dengar ke tak, tapi ada sikit bunyi exhaust letup. Tapi bagi saya untuk MK8 ni, bunyi dia tu macam dah kurang sikit lah. Dia dah macam agak manja sikit. Lepas tu dia ada mode-mode pemanduan lah kat sini, kita boleh pilih. So mode pemanduan ni dia dikawal oleh Vehicle Dynamic Manager, VDM, yang terbaru lah untuk MK8 ni. Korang boleh pilih Eco, Comfort dan juga Sport. Pasal dia individual. Jadi mode-mode ni dia akan adjust kita punya throttle response, dia akan adjust cara pertukaran gear, dia akan adjust steering berat tak berat. Lepas tu dia punya bunyi pun ada adjust sikit. So ikut mode-mode tadi tu lah. Steering dia bila kita pakai sport, memang terasa lah steering dia macam berat sikit. Brake dia kita tekan kan, kita rasa lembut. Lepas tu biting point dia macam biasa, macam IV je. Tapi sebenarnya bila kita bawa laju betul kan, kalau kita betul-betul tekan brake dia kan, macam ni, nampak sebenarnya kuat. Tambah pula dengan tayar Wisdom Potenza tu kan, memang kuat lah. Memang stable kereta nak brake daripada high speed. Dan juga bila kau nak naik share, masuk terus sport, terus kereta ni boleh berubah jadi menatang untuk kanjo, untuk track day, untuk pergi toge, nak layan ulu yam weekend, boleh. Pergi track day, korang parking sebelah Evo, parking sebelah AMG, tak segan babe, memang tak segan. So memang boleh dikatakan hot hatch yang serba boleh. Jadi apa yang membuatkan Golf GTI ni sedap sangat? Jom kita lepak depan tu. Saya cerita sikit apa rahsia Golf GTI ni. Jadi
Jadinya magic kepada GTI MK8 ni ialah dia punya Vehicle Dynamic Manager. Dynamic Manager ni benda pula. Okey, jadi Dynamic Manager ni dia manage ataupun dia control 3 benda utama, iaitu dia punya setting untuk ESC ataupun dia punya stability control. Lepas tu dia punya SDS. Dua benda ni paling penting. SDS dia punya electronic LSD dan juga dia punya DCC, Dynamic Chassis Control. ESC dia ni selain pada on dan off, ESC dia ada setting untuk sport. Jadi kalau setting sport dia akan benarkan sikit, kita slide sikit-sikit tapi dalam keadaan terkawal tapi still laju dekat corner. Dan untuk yang ni electronic LSD ni yang membezakan dia, yang membuatkan dia sebuah GTI, dia ada LSD yang dikontrol secara elektronik lah. Dia control brake masa kita corner. Contoh sebab yalah kereta front wheel drive yang power ni, kalau kita nak exit corner selekoh tajam tu, kalau tak ada LSD, tayar belah dalam akan spin lebih, jadi kita tak berapa sharp ataupun kita senang nak understeer masa kita full power. Jadi kereta ni dia akan control bagi power tu dapat sampai dengan baik, dengan terkawal tapi tak ada slip, tak ada apa, tak ada drama. Dan lagi satu DCC, Dynamic Chassis Control. Ni pun dia punya magic ataupun highlight untuk GTI lah. Dia control dia punya throttle response, dia punya gearbox punya macam mana rasa kan, ikut pada mode. Dia punya suspension keras tak keras, dia punya steering berat tak berat. Dia guna mode-mode pada eco, comfort dan juga sport. Jadinya GTI ni memang best lah, memang power, banyak teknologi. Jadi adakah dia sebuah hot hatch ataupun kereta yang perfect? Tak juga. Tak ada kereta yang perfect. Kurang-kurangnya bagi saya lah, bagi saya design luaran dia ni terlampau canggih, ada sikit macam futuristik, dan bagi saya dia telah membuatkan GTI ni macam kurang garang sikit. Sebab kalau kita tengok dulu MK 7.5, dia punya GTI tu nampak agak beza lah dengan 1.4 TSI biasa. Yang ni macam tak berapa berbeza sangat, tak berapa stand out ataupun tak berapa ketara sangat. Melainkan kalau kita tengok ada macam benda merah-merah ni lah, lencana-lencana ni. Anak-anak pula pakai colour merah ni lagilah tak berapa timbul. Kalau colour lain macam yang warna kelabu tu nampak sikit naik beza GTI dia. Macam yang ni pun agak unik untuk Golf sekarang, dan tapi sebenarnya Tiguan yang baru pun dah macam ni. Ada lampu selain daripada DRL kat sini, dia ada satu lagi lampu strip kat sini, tapi strip ni bukan DRL. Dia menyala sekali waktu malam. Dia bagi saya unik lah. Dia tak adalah buruk, tak adalah lawa, bagi saya unik. Bila malam-malam kalau kita tengok reflection daripada kereta depan, nampak macam wow, agak menonjol jugalah. Kalau orang tengok daripada jauh macam dah tahu dah mesti Golf atau Golf GTI. Dan saya rasa benda ni mesti akan jadi trend ni. Mungkin Myvi pun akan buat ke, ataupun at least Golf biasa-biasa ataupun model-model Volkswagen lama macam MK6, MK7 pun mungkin akan ada conversion untuk upgrade buat macam nampak MK8 kan. Lupa rim. Rim dia ni bagi saya suka. Dia bukanlah design paling lawa, tapi design dia ni cukup ikonik. Dia mengekalkan tradisi ataupun rupa GTI. Sebab kalau kita tengok tak jauh beza daripada GTI model generation sebelum ni. Kita tengok daripada tepi, kali tahu tengok design ni pun dah tahu dah dia GTI. Dan juga dekat belakang pun sama, bagi saya lampu belakang tu cantik tapi still nampak macam terlampau canggih. Dan lagi satu dia punya exhaust belakang tu lah, trademark GTI, dua dekat ujung tu, trademark semenjak GTI MK6. Seterusnya benda yang bagi saya menjadikan kereta ni kurang perfect kat bahagian dalam. Jom kita sambung drive balik. Okay, seterusnya dalam dia ni bagi saya dia terlampau canggih sangat lah. Screen dia okey. Untuk saya kalau dia punya infotainment ni memang okey lah, memang besar, function banyak, Apple CarPlay dia pun memang tune. Lepas tu sangat responsif, memang canggih. Yang saya suka macam contoh kita bila jari kita dah dekat kan, kita boleh nampak dia punya screen tu macam bersedia nak terima sentuhan jari. Lepas tu dekat bawah screen pun ada panel yang kita boleh slide, nampak? Untuk volume, untuk aircon pun boleh slide kat sini. Cuma masalah saya dia punya screen kat depan driver ni untuk instrument cluster dia ni semua digital je, betul. Banyak display kita boleh tengok kan. Macam contoh kita tekan view ni, view lain nak tengok susunan meter macam mana ke, nak tengok ada RPM kat tengah-tengah ke. Tapi entahlah, saya macam kurang berkenan sikit lah bila semua benda terlampau, screen terlampau digital ni. Macam saya lagi suka kalau ada satu meter analog yang betul-betul dengan jarum. Yang macam sekarang ni nampak GTI tu je dia tunjuk, tapi tetap sebuah screen, display daripada screen. Sama juga macam dia punya tombol gear ni. Tombol gear ni pun terlampau kecil. Dia masalah sama dengan Porsche 911 yang terbaru tu, 992 tu. So gear, tombol gear ni terlampau kecil. Bagi saya untuk kereta performance at least letaklah tombol gear yang besar, yang supaya kita rasa macam gagah lah. Kita nak tukar-tukar gear apa semua. Kalau korang pakai manual mode, hanya boleh pakai dekat pedal shift. Yelah, mungkin Golf GTI dia tetap nak bagi practicality tu, tapi tu saya lagi suka ada sikit meter yang fizikal dan juga tombol gear besar. Jadi perkara ketiga bagi saya yang mungkin buatkan GTI ni dia sedikit kurang perfect, bunyi dia lah. Macam saya cakap tadi, bunyi dia saya rasa still lagi agak manja, exhaust macam terlampau senyap, dan itulah saya nak sedikit agresif. Kalau macam AMG tu sedap, apa-apa mode pun kalau
downshift ke, perpop meletup-letup. Yang ni meletup dia pun prep sikit je mungkin je. Okey, cukup lah 3 point tadi. Tapi yalah, overall bagi saya GTI ni, MK8 ni kan, kalau kita tak tahu kereta apa ni pun, kita bawa pun kita tetap rasa dia sebuah GTI. Dia tak rasa kekok. Semua benda logik, semua benda macam dia tak ada kejutan-kejutan pelik. Kalau kita dah biasa bawa GTI MK6 ataupun pernah bawa MK7 ke, pernah bawa MK5 ke, so bila kita bawa MK8 ni, kita tak rasa dia macam asing sangat. Kita rasa dia masih lagi berpegang kepada dia punya tradisi, berpegang kepada dia punya asal usul dia. Dia macam tak lari jauh, tapi dia tetap sebuah Golf GTI yang semakin matang, semakin moden, semakin baru. Dia tetap kena melangkah ke depan juga. Suka tak suka teknologi macam ni, dia tetap kena melangkah ke depan juga. Minyak dia jimat tak jimat? Minyak dia sebenarnya macam Volkswagen lain juga. Minyak dia memang jimat sebenarnya. Kalau kita bawa macam biasa-biasa kan, pakai eco mode semua, jimat gila. Jimat macam IV, jimat macam, dia tak jimat macam Beza ataupun Azia lah, tapi jimat macam IV, biasa-biasa saja. Nak dapatkan 12-13 km per liter tu senang. Tapi yalah, bila korang bawa GTI kan, takkan nak bawa eco mode selalu kan. Sport mode tu lah mode yang kita nak bawa selalu. Ataupun korang-korang pun pakai normal. Tapi tu lah, kalau nak kata bab minyak dia tu memang sangat boleh lari jauh gila. Boleh jadi jimat gila, boleh jadi kuat gila minyak dia. Bergantung pada cara korang bawa. Tapi dia punya minyak kuat dia tu berbaloi dengan power dia dapat. Dia tak adalah macam power tak power mana, tapi minyak kuat tak pasal-pasal, tak ada. Dia bila memang korang dapat power, korang dapat pecutan yang korang nak tu, 370 Nm, 240 horsepower macam ni nampak. Susul pun senang, laju kejap je dah 90, 100. So memang padan lah dengan penggunaan minyak dia. Bagi saya berbaloi. Dia tak kuat dia tak kuat tak pasal-pasal. Okey, Volkswagen Golf GTI MK8 berbaloi ke tak berbaloi? Harga dia sekarang dekat pasaran Malaysia ialah 212,000, lebih kurang macam tu. Kalau korang masih ingat lagi, MK7, MK7.5 dulu lebih kurang 240. Jadi kenapa sekarang harga dia dah drop? Sebab MK8 ni dia pasang dekat Pekan Pahang. Yes, made in Malaysia. Dia dah CKD, first model GTI yang CKD dekat Malaysia. Dan untuk itu, saya rasa kalau korang ada lebih kurang 200 ke 220,000 nak cari hot hatch ataupun kereta performance yang baru, saya rasa GTI ni paling berbaloi. Sebenarnya, kalau dari segi keseronokan saja, Swift Sport tu pun syok nak bawa. Cuma Swift Sport tu 140,000, dia rasa macam terlalu simple. Yang GTI ni penuh dengan teknologi canggih, spek tinggi. Jadi itulah korang dapat nilai yang agak baik kat situ, walaupun 212,000. Okey, sampai sini saja video kali ni. Kalau korang tengok sampai habis, terima kasih saya ucapkan. Baca juga kita punya website kalau nak tengok galeri gambar-gambar kereta ni dekat Angear.tv. Terima kasih menonton. Jangan lupa like, share. Mana yang belum subscribe tu, subscribe sekali. Dan tekan sekali butang loceng supaya nanti ada lagi video-video macam ni, video-video kereta-kereta akan datang, korang tak miss. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.